untuk hari ini kita akan teruskan menentukan nilai pembuli upah. Jadi kamu boleh rujuk muka surat 47 dalam buku teks kamu. Jadi untuk soalan di sini, soalan yang diberikan di sini adalah diberi W, ini diberi W bersamaan dengan 7T tolak 5U. So ini adalah soalan yang diberikan yang mana kamu perlu hitung ataupun kamu perlu dapatkan apa nilai W apabila diberikan nilai T bersamaan dengan 3 dan nilai U bersamaan dengan negatif 2. Okey, jadi step yang pertama yang perlu kamu buat adalah, saya akan salin semula yang dalam box yang warna purple di situ. Saya akan salin semula. W bersamaan dengan 7T tolak 5U. Kenapa saya salin semula? Sebab untuk memudahkan saya untuk dapatkan jawapan. Kemudian apa yang perlu kita cari adalah ini W, pembuli upah W. Kalau soalan yang begini simple saja. Yang pertama sekali sebelum kita teruskan step yang lain, pertama adalah kamu perlu letakkan bracket di setiap pembuli upah. Kamu letakkan bracket siap-siap di pembuli upah di sini. Kamu letakkan bracket. Kemudian step yang seterusnya, kita akan salin semula. Kemudian 5 bracket. Jadi apa yang perlu kita buat yang seterusnya adalah kita perlu letakkan nilai di dalam bracket itu yang mana. Yang pertama kita perlu letakkan nilai T. Nampak tak? Kita perlu letakkan nilai T. So apa dia nilai T? So kita berbalik pada soalan tadi, dia berikan T bersamaan dengan 3. So kamu tuliskanlah dekat sini 3. Kemudian yang seterusnya kita nak dapatkan, kita nak isi nilai yang mana? Kita nak isi nilai U. So nilai U. So U di sini. U bersamaan dengan negatif 2. So kita letakkan di sini negatif 2. Yang seterusnya kita akan darabkan dia seperti biasa. 7 bracket 3 bermaksud 7 darab 3. Kemudian tolak. Tolak ya. Sini. Ini kita darabkan, kita akan dapat berapa? Kita akan dapat negatif 10. Kemudian yang seterusnya, kita ada satu step lagi. Sini tolak-tolak akan jadi tambah. Kemudian sini. Dan yang terakhir kita akan dapat jawapan 31. So siap. Kemudian, setelah soalan yang pertama, cuma gantikan saja ke dalam soalan itu. Kalau sekarang kita akan tengok kita akan tengok soalan B. Untuk selesaikan soalan B, sebelum tu saya akan salin dahulu. Saya akan salin dahulu soalan yang tadi. So W bersamaan dengan 7T tolak 5U. Yang mana soalan B, dia beritahu kamu soalan B itu, dia minta kamu dapatkan apa dia nilai T. So, nilai T apabila W bersamaan dengan 15 dan U bersamaan dengan 4. So step yang pertama adalah kita perlu isi nilai W dan nilai U di dalam soalan itu. Yang pertama, saya akan buat semula lah. Tengok so W bersamaan dengan 7 T tolak 5U kan. Step yang pertama,
Kita nak cari yang mana? Kita nak cari nilai T. So di sini nilai T dekat sini. Kita nak cari nilai T. Jadi kita nak cari nilai T kan? So yang lain kita akan kita akan buat di bracket. Step yang seterusnya kita akan buat dia dekat pemboleh upah ni, semua kita akan letakkan bracket. Kemudian step yang seterusnya adalah kita gantikan nilai. So kita gantikan nilai yang pertama, kita nak gantikan dengan nilai W ni kan. So W bersamaan dengan nilai 15. Kita letakkanlah dekat sini 15. Lepas tu so T tak ada apa-apa, kita salin dulu. So apa nak kena buat dengan yang seterusnya? Kita gantikan dengan nilai U. So ia bersamaan dengan berapa? Ia bersamaan dengan 4. So gantikan nilai 4 di sini. So kita selesaikan dahulu. Kita selesaikan dahulu. Kita akan dapat dekat sini 15. So tak ada masalah lah, sini 15. Bersamaan dengan 7T. 7T tolak 5 darab 4. So dapat berapa? 20. Betul tak? Selepas itu step yang seterusnya adalah kita tengok di sini. Step yang seterusnya kita tengok kita dah boleh mula pindahkan dia kan. So kita dah boleh pindahkan dia. So kita akan pindahkan yang mana? Sebab kita nak T sahaja kan. So kita boleh pindahkan yang mana? Kita boleh mula pindahkan yang di sini. Sini yang kita nak pindahkan. Sebab kita nak T sahaja kan. So yang mana yang kita nak pindahkan, kita akan kita akan alihkan ke sebelah kiri nanti. Jadi yang lain kita akan kekalkan dia dahulu. So bila kita kekalkan, so sini akan jadi 7T. So 15 saya akan anjakkan ke sebelah kiri. So yang tadi yang kita nak pindahkan ke sebelah kiri, nak alihkan ke sebelah kiri, sini tolak 20, betul? So sini nampak tak? Sini tolak 20. So apabila kita nak pindahkan ke sebelah kiri, dia akan bertukar jadi tanda dia akan bertukar jadi tanda tambah. Tambah apa? Tambah 20. Lepas tu kita teruskan. 15 tambah 20 jadi 35. So bersamaan lagi dengan 7T. Sekarang kita tengok. Kita nak cari nilai T, betul? So apabila kita nak cari nilai T, kita perlu pindahkan yang mana? So kita perlu pindahkan yang nombor 7 sini sebab kita nak T saja. Yang lain kita akan tinggalkan. Kedudukan dia sama. So kita salin lah. Kita salin. Ini ada kaitan dengan yang sebelum ni. So 35 sini T. So apa nak kena buat dengan nilai 7? So, kita darab kan 7T bersamaan dengan 7T. So apabila kita gerakkan dia ke sebelah kiri, kita pindahkan dia ke sebelah kiri, dia akan jadi darab, dia akan jadi bahagi. So betul. So dia akan jadi bahagi. Jadi nilai dia akan jadi bahagi. So bahagi berapa? So bahagi dengan 7. So T akan dapat jawapan berapa? T akan dapat jawapan 5. So siap. So kalau macam ni T bersamaan dengan 5 tak cantik kan? So kamu tukar kedudukan dia, kamu buat begini. So T bersamaan dengan 5. So siaplah. So ini jawapan dia. Kamu boleh tengok. Kemudian kita pergi kepada contoh yang seterusnya, contoh yang kelima. Muka surat 48. Kita tengok contoh yang kelima, muka surat 48. Contoh yang kelima kita tengok dia
contoh yang kelima. Contoh yang kelima ni diberi nilai M. Ni diberi M bersamaan dengan 1/4 P tolak Q kuasa 2. So, dia berikan yang ini. Dia minta kamu dapatkan nilai Q. Okey. Dia berikan yang ini. So, kamu kena dapatkan apa dia nilai Q. So, kamu perlu dapatkan nilai Q. Nilai Q, nak cari nilai Q berapa. Kalau diberi dekat situ nilai M, nilai M dia dah berikan kamu di situ bersamaan dengan 16 dan nilai P bersamaan dengan 3. So macam mana nak buat? Jadi step yang pertama, kita perlu jadikan nilai Q sebagai perkara rumus. So nilai Q sini kita mesti dapatkan ataupun kita mesti tukarkan dia, jadikan dia sebagai perkara rumus. Jadi nak jadikan nilai Q sebagai, boleh ubah Q itu sebagai perkara rumus, step yang pertama. Yang sebelum ni kita dah belajar. Yang sebelum ni kita dah pernah belajar cara untuk tukarkan perkara rumus. Okey. Kita tukarkan step yang pertama adalah kita cek dulu soalan. Kalau soalan itu melibatkan pecahan, kita perlu alihkan yang mana dahulu. Okey, betul. Kita akan pindahkan 4 ini dahulu. So 4 ini kita akan gerakkan dia ke sebelah. Kita akan gerakkan dia ke sebelah kiri. Kita akan pindahkan ke sebelah kiri. So dia akan jadi bahagi, dia bertukar jadi darab. Sebelum tu, sebelum kita pindahkan yang lain, kita akan salin. Kita akan salin dahulu. So, dia akan jadi macam ni. Betul tak? Dia akan jadi macam ni. So, satu tak payah tulis lah. Satu dia sama saja maksud dia. So, satu tak perlu tulis. Jadi, 4 bahagi 4. So, apabila kita nak pindahkan ke sebelah kiri, dia akan jadi apa? Dia akan jadi darab 4. Pandai. Lepas tu kita selesaikanlah yang ini. Kita selesaikan untuk step ini. Dia akan jadi 4 darab M. Dia akan jadi 4. 4M bersamaan dengan P tolak Q kuasa 2. Lepas tu apa lagi yang kita nak gerakkan, yang kita nak alihkan? So kita nak alihkan yang mana? Kita perlu alihkan yang kuasa 2. Kita akan alihkan kuasa 2. So kuasa 2 apabila kita pindahkan ke sebelah kiri, dia akan jadi punca kuasa 2. So sebelum kita gerakkan yang kuasa 2, kita akan salin step ini. Kita akan salin P tolak Q. Lepas tu kuasa 2 ni tadi kita nak gerakkan dia, kita nak alihkan dia ke sebelah kiri. Betul? So dia akan jadi apa? Punca kuasa. Dia akan jadi sini tak adalah, sorry. So dia akan dia akan jadi punca kuasa 2. Boleh. So apabila kuasa 2 tu dah tak ada, so tak ada masalah lah. So nilai bracket ni kita, untuk bracket ni kita dah boleh buang. So nanti kalau tak buang nanti jadi keliru pula kamu. Step yang seterusnya sekarang dah jadi mudah. So kita nak cari yang mana satu sekarang ni, kita nak cari nilai. Kita nak perlu cari nilai Q di sini, betul? Kita nak cari nilai Q. Di sini, di sebelah kiri, atas sekali. So kita nak cari nilai Q di sini, betul? Jadi kita nak cari nilai Q. So yang Q ini kita akan boleh stay, boleh kekalkan kedudukan di situ, ataupun kita boleh pindahkan dia ke sebelah kiri, tak ada masalah. Jadi
Untuk ini saya akan kekalkan, okay, kita akan kekalkan. So untuk Q ini dia ada, okay, ini dia punya tanda ni, kena kekalkan juga. So yang lain kita akan buat apa? Kita akan kekalkan. So yang lain kita kena buat apa? Yang mana yang kita nak perlu pindahkan? So kita akan pindahkan yang mana? Ya, sebab kita akan pindahkan yang pemboleh ubah P di sini sebab kita nak Q saja. So, okay, ni dah jadi warna hitam. Jadi kita nak pindahkan Q ke sebelah kiri, betul tak? Okay, jadi yang lain kita akan salin. So kita akan salin dia lah. So kita akan salin dia. So kalau untuk yang ini, okay, kita akan salin lah. So muncul 4M bersamaan dengan, so di sini adalah negatif Q. So P, apabila kita nak gerakkan ke sebelah kiri, kita nak pindahkan ke sebelah kiri, so dia akan jadi tanda, sini sebenarnya ada positif kan, so dia akan jadi betul, tolak P. Okay, dah settle lah kan. Okay, tetapi dekat sini ada masalah. Masalah dia apa? Masalahnya adalah nilai Q ni ada negatif. Okay, nampak tak? So nilai Q ini ada negatif. So negatif ini kita akan gerakkan dia ke sebelah kiri. So negatif ni kita akan gerakkan dia sebelah kiri. Apabila kita gerakkan sini negatif ni sebelah kiri, so tanda yang dekat sebelah kiri akan bertukar. So kalau dekat sini dia akan bertukar lah. Jadi 4M. Okay, kemudian sini akan jadi tambah P. So di sini akan kekal jadi Q. Okay, boleh tak? So ni, yang tadi ni kan, yang negatif ni kita gerakkan, maksudnya kita gerakkan ke sebelah kiri, dia akan jadi terbalik. Dia punya tanda akan jadi terbalik. So, dah bolehlah kita masukkan. Sekarang kita boleh dah masukkan apa dia nilai M. Sini tadi kan. So, M berapa? M 16, P 3. So, kita masukkan lah. So kita dah boleh masukkan nilai M 16. So sebelum kita nak masukkan, kita kena buat apa? So kita perlu buat dia bracket. Ingat sebelum kita nak gantikan, kita letakkan bracket. Sebab letakkan bracket supaya kamu tak terkeliru. Nanti tiba-tiba dia suruh kamu ganti nilai dengan negatif terutamanya. Okay. So lepas kita dah dapat begitu, so kita akan salin. Kita akan salin je macam ni, tambah P. Dah terlari dah dia punya sama dengan kena selari Okay, boleh? Sama dengan kena selari. So ini saya tak selarikan. Saya selarikan sama dengan kena selari. So selari maksudnya macam ni. Jangan pergi belok sana, belok sini. Okay, negatif. So 4. Sini masukkan dan tambah. Masukkan je lah. So ini nilai M. So nampak tak sini nilai M. So check dekat sebelah kiri kanan kamu. Nilai M bersamaan dengan 16. Kemudian kita check. Seterusnya kita check sini P. P warna merah. Okay, check sebelah kanan kamu. P bersamaan dengan 3. So masukkanlah. Dan step yang seterusnya kita dah boleh kira. So kita kira. So 16 darab 4 berapa? Okay, 16 darab 4 berapa? 60. Okay, 64 tambah 3 bersamaan dengan Q. Okay, lepas tu kena buat apa? Okay, so negatif. Tekan kalkulator kamu, punca kuasa 64, kamu akan dapat berapa? Lah 8 tambah 3 bersamaan dengan Q. So Q bersamaan dengan berapa? Q dapatlah jawapan dia bersamaan dengan negatif
5. So siap. Inilah jawapan dia. Okey, senang